Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Fazli, bernomor matriks 07 DK17F 1059. Merupakan pelajar yang menjalankan latihan Disember bermula Disember tahun 2019 hingga April tahun 2020. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai apa yang saya perolehi sepanjang menjalankan latihan industri di syarikat Jurutera Perunding Mustafa dan Rakan Sendirian Berhad. Biodata syarikat. Nama syarikat adalah Jurutera Perunding Mustafa dan Rakan Sendirian Berhad. Syarikat ini ditubuhkan pada 26 Februari tahun 2001. Syarikat ini mempunyai visi yaitu menjadi syarikat perunding kejuruteraan yang bertaraf antara bangsa. Manakala misi syarikat ini adalah memberikan khidmat perundingan kejuruteraan yang terbaik kepada para pelanggan. Syarikat ini memegang moto hard work paid off. Seterusnya, mengenai carta organisasi syarikat ini. Syarikat ini telah diketuai oleh Datuk IR Mustafa bin Haji Kasim yang merupakan Manager Director, dan diikuti dengan IR Dennis Chia Kimiu yang merupakan Director. Syarikat ini mempunyai 4 Executive Engineer, mempunyai 3 admin, mempunyai 3 karani tapak bina ataupun clerk of work, dan mempunyai 5 orang draftman. Datuk IR Mustafa telah mempunyai pengalaman dalam bidang perundingan selama lebih daripada 26 tahun. Sebelum ini beliau pernah bekerja di bawah Jabatan Kerja Raya Malaysia sebelum menubuhkan syarikat sendiri. Antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh organisasi ini adalah: pertama, memberikan khidmat perundingan kejuruteraan struktur. Yang kedua, menyediakan lukisan struktur bangunan. Dan akhir sekali, melakukan lawatan tapak bina bagi projek-projek di bawah kendalian syarikat ini. Antara projek yang pernah dikendalikan di bawah syarikat ini adalah pertama, pembinaan kampus Institut Pentadbiran Awam Negara ataupun Intan Sabah di Kota Kinabalu. Kos bagi projek tersebut adalah 100 juta. Projek lain adalah cadangan penubuhan Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Projek ini merupakan projek yang terbesar yang pernah dikendalikan oleh syarikat ini, yaitu sebanyak 388 juta. Dan projek seterusnya adalah Taman Industri Kecil dan Sederhana di bawah kendalian Setco. Projek ini dalam proses pembinaan dan masih belum siap sepenuhnya. Dan kos bagi projek ini adalah 21.9 juta.
Terdapat banyak lagi projek-projek yang telah siap di bawah syarikat ini. Sepanjang menjalankan latihan industri di syarikat ini, pelbagai aktiviti yang telah saya jalankan bersama pihak organisasi di syarikat ini, terutama bersama Kerani Tapak Bena yang banyak membantu saya dalam menjalankan latihan industri di syarikat ini. Antara aktiviti yang telah saya lakukan adalah pertama, menyediakan dokumen tender. Dokumen tender ini merupakan salah satu dokumen yang mana perlu diserahkan ataupun dibuang untuk mendapatkan sesebuah projek. Oleh itu, pertama, dalam menyediakan dokumen tender, perlulah sebelum membuat sesuatu, perlu mencetak terlebih dahulu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender. Apabila sudah dicetak, selepas dicetak, dokumen-dokumen tersebut perlulah diisi di ruang-ruang yang perlu diisi. Apabila semua borang ataupun ruangan-ruangan yang terdapat pada dokumen tersebut telah diisi, barulah dokumen tersebut akan disusun mengikut bahagian-bahagian yang tertentu. Susunan yang tidak mengikut bahagian ataupun tidak mengikut prosedur akan menyebabkan dokumen tender tersebut akan ditolak. Oleh itu, bagi mana-mana orang ataupun staf pekerja yang menyusun perlulah menyusun dengan berhati-hati bagi mengelakkan susunan dokumen tersebut tersilap. Setelah dokumen telah siap disusun, barulah dimasukkan ke dalam sampul, yang mana sampul tersebut perlulah mempunyai tajuk utama bagi tender tersebut dan juga mempunyai alamat di mana hendak dihantar tender tersebut untuk dibuang ke dalam peti. Seterusnya, bagi kerja-kerja teknikal pula, saya telah jaga kerja-kerja pemasangan bingkai tingkap. Sebelum melakukan kerja-kerja pemasangan bingkai tingkap, pekerja perlulah memeriksa tempat ataupun kawasan yang hendak dipasangkan bingkai tersebut, sama ada tempat tersebut adalah rata ataupun tidak. Maka dari itu perlulah menggunakan hos timbang air bagi memeriksa sama ada tempat tersebut rata ataupun tidak. Setelah diperiksa jika rata, barulah dapat memasang bingkai tingkap. Ianya bagi mengelakkan bingkai tersebut dipasang secara tidak rata ataupun bengkok. Ianya akan menyukarkan dalam pemasangan kaca pada proses yang akan datang. Setelah bingkai dimasukkan ke tempat yang sepatutnya, perlulah dilihat sekali lagi sama ada bingkai tersebut dipasang atau rata ataupun tidak. Apabila sudah didapati bingkai tersebut rata, barulah bingkai tersebut diikat ataupun ditukul bersama ke dinding bagi mengelakkan bingkai tersebut bergerak semasa proses melepa ataupun plastrik. Hal ini bagi mengelakkan bingkai tersebut terlari daripada sukatan asal. Seterusnya adalah proses pemasangan mozaik. Mozaik merupakan salah satu elemen yang ada dalam bangunan. Mozaik berperanan sebagai alat ataupun bahan untuk mengelakkan daripada air yang lembab daripada
simen keluar. Selain itu, mozaik juga berfungsi sebagai kekemasan kepada sebuah bangunan. Sebelum pemasangan mozaik dilakukan, proses penandaan perlulah dilakukan. Mozaik kebiasaan pekerja menanda mozaik menggunakan benang. Benang akan diikat bersesuaian dengan saiz mozaik. Hal ini bagi mengelakkan mozaik itu dipasang secara menyereng ataupun tidak lurus. Apabila benang telah dipasang, barulah kerja-kerja memasang mozaik dapat dijalankan. Pastikan simen telah pun digaul terlebih dahulu sebelum memasang mozaik. Adalah lebih baik jika meletakkan sedikit gam kepada simen tersebut bagi meningkatkan tahap kelekitan ataupun melekatnya mozaik tersebut kepada lantai. Apabila simen telah diletakkan ke bagian lantai yang ingin dipasang mozaik, perlulah diratakan menggunakan sudip, dan barulah meletakkan mozaik ke atas simen yang telah diletakkan ke atas lantai. Untuk melihat sama ada mozaik itu telah dipasang dengan rata ataupun tidak, perlulah menggunakan timbang air. Hal ini untuk mengelakkan mozaik tersebut dipasang dalam keadaan yang tidak rata. Jika didapati mozaik tersebut tidak rata, perlulah menggunakan tukul ganding getah untuk menukul kawasan-kawasan yang tinggi bagi memberikan mozaik tersebut sama rata dengan bahagian yang lain. Seterusnya adalah dalam syarikat ini saya telah didedahkan dengan kerja membuat rekod kemajuan tapak bena. Dalam membuat rekod kemajuan tapak bena, perlulah diingatkan bahawa pekerja ataupun sesiapa sahaja yang melakukan rekod tapak bena perlulah memakai pakaian keselamatan. Ianya termasuklah seperti safety boots, vest jika perlu, dan juga helmet keselamatan. Hal ini kerana dalam membuat rekod tapak bena ataupun rekod kemajuan tapak bena, ia memerlukan pekerja tersebut untuk mengelilingi kawasan projek untuk melihat sendiri progres ataupun kerja-kerja yang sedang berjalan. Pekerja yang diamanatkan untuk membuat rekod tersebut perlulah menyediakan form ataupun borang, yang mana borang tersebut digunakan untuk menulis kemajuan-kemajuan yang telah kemajuan kerja yang ada pada projek. Contohnya jika projek tersebut melakukan kerja-kerja pemasangan bata ataupun menaikkan bata, perlulah ditulis di atas form tersebut ataupun rekod kemajuan tapak bena. Dan sesiapa yang ditugaskan dalam membuat rekod perlulah mengambil gambar untuk tujuan kemajuan. Gambar-gambar tersebut akan digunakan sebagai bukti bagi proses-proses ataupun kerja-kerja yang berjalan di tapak bena. Gambar-gambar tersebut akan dibawa kepada mesyuarat-mesyuarat di ujung bulan bagi proses kemajuan tapak bena. Dapatan saya sepanjang menjalankan latihan industri di syarikat ini adalah: pertama, dalam menjalankan ini saya telah dapat menambah kemahiran teknikal seperti cara-cara pemasangan mozaik, pemasangan bingkai tingkap dan sebagainya. Selain itu, saya juga dapat mengetahui suasana kerja yang sebenar, dan saya juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan orang luar.
komen dan cadangan saya kepada firma, iaitu syarikat perunding. Ini adalah komen pertama, pihak firma tidak menyediakan allowance kepada pelajar. Dan komen kedua, aktiviti kerja kepada pelajar tidak teratur. Cadangan adalah pihak politeknik perlulah memberitahu pihak firma untuk ataupun memberi sedikit komen dan cadangan. Komen yang dapat saya berikan kepada pihak firma adalah pemberian allowance yang tidak setimpal dengan kerja yang dikenakan terhadap pelajar, dan aktiviti kerja kepada pelajar yang tidak teratur. Cadangan bagi permasalahan tersebut adalah pihak politeknik perlulah memberi surat kepada pihak firma untuk tidak terlalu memberi kerja yang banyak yang di luar kemampuan pelajar. Dan cadangan kedua adalah memberi penekanan kepada firma mengenai kerja yang teratur ataupun aktiviti-aktiviti yang disusun kepada pelajar hendaklah teratur dan memberi kesan positif kepada pelajar.